Okay, boleh nampak tak skrin saya? Ada gitu. Okay, so untuk first topic form tu, kita akan belajar pattern and sequence. Okay. So pattern and sequence. Okay, why study this chapter? Okay. First, we have to know the concept of number patterns and sequence can be applied in architecture, fashion design, science, astronomy, chemistry, physics, and technology. So basically, pattern ni kita boleh apply dalam banyak topik lah. Okay, so antara keyword dia adalah number pattern, okay, odd number, even number, and then ada juga Fibonacci number, Pascal triangle, sequence, algebraic expression, and term. Okay. So susah kan? Okay, tak apa, kita tengok dulu. Kita ada susah mana pun. Okay, so sedikit info tentang Fibonacci ni. Okay. So Fibonacci number ni, okay, dia adalah seorang Italian mathematician, okay, yang dinamakan Leonardo Pisa. Okay. Dia telah menulis satu buku yang dinamakan Liber Abaci ni, okay, tentang population of rabbit. Okay. So dia letak pair of female dengan male rabbit dalam satu tempat yang tertutup. Okay. So dia kira how many pairs of rabbit will be reproduced in a year. So kita letak couple of rabbit, tengok berapa banyak rabbit yang dihasilkan setiap tahun. Okay. So setiap rabbit yang menghasilkan anak tu, dia ada sequence of number lah. Okay. Contohnya kalau macam satu pasang rabbit, okay, menghasilkan satu anak kan. Okay. Pasangan kedua masih satu anak, pasangan ketiga masihkan satu anak kan. Jadi dalam tu dah ada 3 ekor baby rabbit dah. Okay, sebab ada 3 pasangan kan. Kemudian benda tu berterusan kita datang. Jadi dia semakin banyak. So dia ada sequence kat situ. Okay, yang itu kita namakan sebagai sequence. Okay, sequence tu turutan lah. Kemudian ada juga pattern. Pattern ni contohnya dia gambar lah. Contohnya petak, 3 kali petak. So agak-agak kalau keempat ni apa dia? Triangle je. Yang keempat ni saya petak juga. Yang kelima petak juga. Macam itulah dia ada satu pattern yang kita boleh agak trace. So sebenarnya awak dah boleh nampak dah kenapa kita belajar topik ni. Sebab kita macam nak predict apa dia next yang akan berlaku. So benda tu dia sangat menarik lah. So berdasarkan pattern dan sequence ni kita boleh predict future sebenarnya. Future macam mana tengoklah. Bukanlah semua future kita boleh predict kan. So future tu di tangan Tuhan kan. Okay. Tapi ada certain future, certain data yang kita boleh predict apa yang akan berlaku selepas tu. Dengan hanya belajar pattern dan juga sequence. Okay. So next kita akan tengok creative activity. Okay, so recognizing pattern. So kita nak kenal pattern dulu. Okay. So kalau tengok gambar-gambar ni, dia macam-macam pattern lah. Dia berbentuk star lah. Ada yang jenis spiral ni, bersih-bersih kan. Ada juga spiral yang tak apa nak cantik, tak lengkap ni. Okay, so semua tu adalah sejenis pattern. So kalau awak tengok, kecopkan dengan watercolor ni, kita akan nampak bentuk yang menarik lah kat situ. Unik kan. Okay. Setakat ni faham ke? Okay ke?
Tak ada respon ni. Lena dah ke? Okey, cikgu. Okey, terus. Okey. So, pattern yang sangat biasa lah kita tengok kan. Kita boleh tengok dekat kain plekat, kain batik, kan? Kain songkit dan pelbagai jenis kain lah kan. Okey. Sejadah pun ada juga pattern. Dan baju kurung pun ada pattern juga kan. Okey. So, ini adalah pattern dekat atas traditional Malaysian fabric. Okay. So, what pattern do you see? And then, what are the arrangement? Okay. So, pattern macam-macam selalu banyak pattern. Okay. So, kalau tengok pattern ni, hexagon kan. Hexagon ni dia berturut. Tapi warna dia berbeza. Dia warna kan. So, sama juga yang bawah ni kan. Okay. So, kita boleh explain lah. Kat situ kita boleh explain dia adalah pengulangan sesuatu poligon. Kan sebab hexagon tu adalah sejenis poligon kan. Poligon apa? Poligon yang nak beli. Poligon tu adalah triangle, rectangle, hexagon, pentagon. Okay. So dia adalah pengulangan, repetition poligon. Itu adalah sejenis pattern. Okay. Dan ada juga pattern yang dia jenis macam bertambah. Okay. So macam kes ni. So nak petak, tiba pakai 4 petak, tiba pakai 1, 2, 3, 4, 5. 5 petak kan. So dia macam 7 petak. So dia macam bertambah. Okay. So pattern pertama 1 petak. Pattern kedua 4 petak. Pattern ketiga 7 petak. So pattern keempat kita macam dah boleh predict dah berapa. Sebab beza setiap pattern ni adalah 3 petak. Jadi yang ni mestilah 10 petak. Betul, boleh teruskan lagi. Teruskan lagi. Jadi 13, 16, berapa lagi 19 dan 22. Sebab dia pattern dia tambah 3 kan. So sebab tu kita boleh predict dengan berdasarkan observation kita. So kita boleh predict. Okay. So tengok example 1. So example 1, kita draw the next object. State its pattern. Okay. So 2 jadi 4. 4 jadi 6. 6 jadi 8 lah. 6. Kita draw. Draw atas line lah. Yang ni. Sistem macam ni. Background macam tu lah. Okay. Buat cantik sikit. Okay. So, itu adalah pattern yang seterusnya. Lepas tu dia kata state pattern dia. Macam mana kita nak state ni? State dia adalah tambah 2 lah. So, kita boleh cakap lah, semua tambah 2 kan. Bilangan circle tu dia tambah 2. Ini jawapan apa bawah ni. Okay, add 2 dots to the previous object. Okay. Ayat dia panjang sikit lah. Sebab kita nak explain apa yang berlaku kat sini. So, yang berlaku adalah tambah 2 dot kepada objek yang sebelumnya kan. 4 ni kan, dia dapat dari mana? Sebab dia tambah 2 dot dekat 2 ni. 6 ni dapat dari mana? So 6 ni semua tambah 2 dot sebelum ni. Okay. So add 2 dots to the previous object. Okay. Next kita tengok yang B. Okay. So masih dari pattern. So satu triangle and then jadi 2 triangles and then 3 triangles. So kat sini mesti 4 triangle kan. 1, 2, 3 kan. Lepas tu apa? 4 lah. So 4 triangles. So macam ni betul dia. 4 triangle. Ikut dia punya susunan yang sebelum ni lah. Sebab biru ni terbalik macam ni kan. Biru ni macam tu. Nanti kita kena ikut lah. Barulah nampak satu pattern. Pattern tu dia macam konsisten lah. Tak boleh lah tiba-tiba triangle kat atas, triangle kat bawah, triangle kat tengah macam tu. Kena konsisten ikut pattern ni. Okay, so apa yang kita boleh explain? Kita kata state its pattern. So pattern dia adalah add a triangle to the previous object.
Kita tambah satu triangle daripada objek yang sebelumnya. Macam ni kan, tambah satu triangle, tambah satu triangle, tambah satu triangle. Okey, so dari situ kita boleh simpulkan bahawa patterns are list of number or object arranged based on a rule or design. Okay. So dia adalah list of number, okay, ataupun objek yang kita susun based on rule atau design. Ada rule lah. Macam ni kan, yang biru terbalik. Rule lah, biru terbalik. Yang design pula nampak bersusun tu kan. Ini bersusun, naik kan. Okay. So faham definition untuk patterns. Ada soalan setakat tu? Tak ada. Okey, bagus. Next, kalau kita faham, kita teruskan kepada example 2. So, example 2 ni dah tak ada gambar dah. Okey. Ini dia pakai nombor. So, nombor dia pun, example 2 ni simple je. Okey. So, negative 10, and then negative 4, and then 2, and then 8. So, kita cari beza dia apa. Ada jenis yang beza tambah tolak, ada beza yang darab bahagi. Okey. Tapi untuk soalan 2A ni, okay, agak-agak dia pakai apa? Tambah ke, tolak ke? Solution ada bawah kan? Tengok solution. Senang. Okay. So, negative 10 kepada negative 4 adalah plus 6. Okay. Negative 4 kepada 2 plus 6 juga. 2 kepada 8 plus 6. Okay. Jadi kita boleh nampak dalam situ. Pattern ni adalah plus 6. Okay. So, ayat dia adalah add 6 to the previous number. Ni. Dia. Okay. Dan seterusnya kita tengok 2, 6, 18, 54. Okay. Semuanya adalah times 3. So, multiply the previous number by 3. Darab nombor sebelumnya dengan 3. Okay. Next. Next. 1, 3 over 2, 2, 5 over 2. Okay. So, dia sebenarnya adalah plus 1 over 2. Okay, so bila meribatkan fraction ni macam tricky sikit kan. Awak tengok jawapan ni rasa senang kan. Cuma kalau awak buat sendiri ni. Macam TKTL juga ni. 1 kepada 3 per 2. Macam mana nak buat? 3 per 2 kepada 2. Tambah apa pula kan. Kemudian 5 per 2. So, kalau awak rasa confused, awak boleh tukar semua ni kepada decimal. Kita nampak kan. So, 1. 3 over 2, 1.5. And 2. Dan 2.5. Dia tukar decimal ni macam nampak sebenarnya benda ni semua dia tambah dengan 0.5 kan. 1 tambah 0.5 1.5. 1.5 tambah 0.5 dapat 2. 2 tambah 0.5 dapat 2.5. So ditambah 0.5 sebenarnya 0.5 adalah 1 per 2, betul tak? So tambah 1 per 2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2. So begitulah cerita dia. Okay, so add 1 over 2 to the previous number. Okay. Next. Okay, next I will take example. Subtract 10, ni senang. 17 kepada 7. Dah terang lah. Dia berkurang 10 kan. So, subtract 10. So, 7 kepada negative 3, subtract 10. And then, negative 13, subtract 10. Okay. So, exponential subtract 10 from the previous number. Okay, ini pun senang. 81, 27, 9. Nampak dah. Memang 27 kepada 9 memang bahagi 3 kan. 9 bagi kepada 3 bagi 3. So, sini pun kita dah nampak. So, try lah 81 bagi 3 dapat 7. Divide previous number by 3. Okay, so last one. Ni dah melibatkan decimal. Okay. Tapi sebab dia kalau dia subtract dia, so masih mudah lagi lah. 2.3, 2.6, 2.9, 3.2 kan. Okay. So, tolak 0.3.
So bila nombor negatif ni hati-hati ya. Sebab apa? Kalau awak buat tambah, tambah dia akan jadi 2.0, bukan 2.6. Jadi dia kena tolak. Sebab nombor-nombor ni semua adalah negatif. Bila tolak baru dia punya angka ni bertambah 3, 6, 9. So kena hati-hati bila bermain dengan nombor negatif. Okay. Fahamkan konsep negatif positif. Okay. So subtract 0.3 from the previous number. Okay. Clear. So tak ada soalan ni? Ada soalan saya laju je. Okay, flashback. So flashback apa ni? Okay, flashback adalah imbas kembali kan, imbas kembali. Bila balik even number adalah number yang divisible by 2, 4, 6, 8. Jangan salah. Odd number 1, 3, 5, 7, 9. Nombor ganjil, nombor genap. Jangan terbalik pula. Okay. So dia kata dalam tree ni given a series of numbers 7, 17, 22, 27 until 67. Identify and state the pattern of the sequence odd number. Okay. So dia suruh ambil odd number. So odd number 7, 17, 27, 37. Kita keluarkan 47, 57, 57. So beza dia adalah tambah 10. So kita add 10 to the previous number. Okay. So kata take sequence untuk even number pula. So even number 12, 22, 32, 42, 52, 62. So benda ni pun masih lagi tambah 10 kan, beza dia kan. Ini tambah 10, tambah 10. So dia adalah okay dengan adding 10 to the previous number. Okay, so apa benda pula ni? Triangle. Okay, inilah kita namakan sebagai Pascal triangle. Okay. Based on the triangle, the number of the row can be determined by adding numbers to the previous row. Okay, so Pascal triangle cakap kalau kita tambah, okay, kita akan dapat nombor tengah. Alright, start dengan 1 kan. So, saya kena warna hijau juga. Kita start dengan 1 atas ni kan. So, 1 tambah 1 dapat 2. Nampak? Kemudian, 1, okay, 1 plus 2 equals to 3. And then, 1 plus 2 equals to 3. Nampak tak dia hasil tambah? Okay. Kemudian, 1 plus 3 equals to 4. 1 plus 3 equals to 4. Okay. And then, 1 plus 4 equals to 5. 1 plus 4 equals to 5. 4 plus 6 equals to 10. 4 plus 6 equals to 10. 1 plus 1 tak ada plus lah. 1 ujung sentiasa 1. Okay. So itu adalah Pascal triangle. So kita boleh solve puzzle ni. Kalau kita tambah bawah ni, kita boleh solve lagi. Okay. Cari dia macam tu je. 1 tambah 1 dapat 2. Kemudian pilih 2. Kemudian 1 tambah 2 dapat 3. Macam tu. Okay. So itu adalah Pascal triangle. Okay, so Pascal triangle ni ada trend lah. Ada trend. So kalau kita tengok baris yang sini, okay, 1, 2, 3, 4 nampak ada trend kat situ. Okay. So 1, 2, 3, 4 pattern dia add 1 kan. Ini bersama sequence dia kalau tengok sini 1, 3, 6. Pattern dia adalah tambah 2, 3, 4. Okay. So dalam Pascal triangle ni macam kita tengok daripada pelbagai sudut. Ada sudut yang pattern dia berturut, ada sudut yang pattern dia tambah 2, 3, 4. Ada juga pattern yang tak berubah macam ni kan, 1, 1, 1, 1 tu. So menariklah Pascal triangle ni. Okay. Sebab kita boleh completekan puzzle lah. So lepas ni kalau awak dapat satu puzzle yang awak kena solve, okay, saya bagi awak satu puzzle, awak kena solve. Sebenarnya awak boleh solve sebab awak dah belajar pattern and sequence. Okay.
So begitulah macam kalau awak tengok movie cerita Indiana Jones ke apa yang melibatkan dia macam daripada peta tu dia nak cari harta karun lah, dia nak buka piramid lah apa semua kan, pakai kod lah. So benda tu kadang tak susah sangat pun, tapi dia macam ada satu kod yang berpattern. Bila kita kena solve, contoh macam ni kan, nampak macam apa benda nak isi bawah-bawah ni kan, benda nak isi ni. Tapi once awak dah belajar Pascal Triangle, sebenarnya awak dah boleh solve. 3 campur 3, 1 campur 3, 4. 1 campur 3, 4. 1. Ini sudah 1 kan. Kemudian 4 campur 6, 10. 4 campur 6, 10. 4 campur 1, 5. Ini 10. Ini 4 campur 1, 5. So kita boleh selesaikan dan seterusnya. Ni kanan dia selesaikan. Okay. So, menarik tak topik ni? Kalau kita rasa menarik, dia jadi menarik lah. Kalau awak letak pandangan negatif, itu yang dia tak jadi tu. Kena seronok belajar. Cikgu. Okay, so yang Cikgu ada formula tak untuk ingat odd dengan even tu supaya tak tukar? Oh. Okay, odd dengan even ni. Saya memang dah lekat kan. Okay, formula dia macam ni. Kalau even kan, so genap. Kalau odd ni, dia pelik kan, pelik ganjil. Pelik ganjil ni, mana dia? Pelik ganjil ni start dengan 1. So 1, 3, 5, 7, 9. Macam tu lah. Awak gunalah cara macam mana pun. Sebab ada orang beza kan macam saya. Dia tengok even adalah E kan. So genap ada E. So genap adalah 2, 4, 6, 8. Tapi kalau genap pun awak tak tahu macam mana nombor dia, memang kena hafal lah cara dia. So genap even ni adalah 2, 4, 6, 8. Dia nombor yang nombor yang genap lah kan. Okay. So ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9. Dia start dengan 1. Beza dia adalah 2 lah. Sebab 2, 4, 6, 8 ni tambah 2 kan. So ganjil pun tambah 2 juga. 1, 3, 5, 7, 9. Baju tak? Ganjil pun. Yalah benda tu dia tak ada cara nak spesifik untuk mengingat. Bergantung pada individu lah. Harapnya boleh lah bantu. Okay. Okay, so sedikit sejarah tentang Pascal Triangle ni. Okay. Dia kata Pascal Triangle was known as Yang Hui Triangle, by the Chinese, and illustrated using magic square. Oh, benda ni dipanggil magic Petak-petak yang kiri tu dipanggil magic. Okay, magic square and magic circle. Okay, so kita terus pada questions seterusnya. Okay, dah nak habis dah pattern ni. So kita tengok kepada Fibonacci numbers. Okay. Nak sebut pun susah kan, Fibonacci numbers. So Fibonacci numbers are a pattern of number in a sequence. Okay. This sequence starts with 0, 1, 1. And the next term is obtained by adding the previous two term. So tadi kita tambah satu term je sebelum dia, tapi kali ni untuk Fibonacci kita tambah 2 term sebelumnya, previous 2 term. Okay. So 0, 1, 1. Sekarang kita nak dapatkan nombor seterusnya adalah okay, boleh kita start 1 So 1 tambah 0, 1 kan. So 1 tambah 1 dapat 2. So 2
akan tambahkan dengan 1 untuk dapat 3. Okay. Kemudian 3 akan tambah dengan 2 untuk dapat 5. Okay. And then 5 akan tambah dengan 3 untuk dapat 8. Dia nampak tak trend kat situ? Okay. So 8 akan tambah dengan 5 untuk dapat 13. So 13 akan tambah dengan 8 untuk dapat 21. 21 akan tambah dengan 17 untuk dapat 40. 40 pula. 34. Okey, faham tak? Kita ambil dua term sebelum dia tu, kita tambahkan, okey, baru kita dapat nombor seterusnya. Kita buat bawah ni. Okey, tengok So kat sini 0, 1, 1. So nombor kat sini kita kena ambil 1 tambah 1 dapat 2. Okey. Ke nombor yang ni kita kena ambil 2 tambah 1 dapat 3. Nombor yang ni kita kena ambil 3 tambah 2 dapat 3. Nombor yang ni kita akan dapat 5 tambah 3 dapat 8. Kemudian nombor yang ni adalah 5 tambah 8 dapat 13. Nombor yang ni kita kena ambil 8 tambah 13 dapat 21. Okay. Dia basically adalah hasil tambah dua nombor sebelum ni. Okay. Previous two term, dua nombor sebelum ni. Okay, kita cuba yang ni. 1 tambah 3 dapat 4, 4 tambah 3 dapat 7, 7 campur 4 dapat 11. Yes, betul. Macam tu. Okay, so itu adalah Fibonacci number. Dia ada pattern dia yang tersendiri, pattern unik, iaitu hasil tambah dua term sebelum ni. Okay. So, ada dua benda yang menarik kat situ kita belajar tadi, pasta triangle dengan Fibonacci number. Okay, so dah boleh cuba dah nanti self practice 1.1. Okay, so kita break 5 minit. Okay, lagi saya akan masuk sequence. Okay, so siapa yang nak pergi toilet keluar itu boleh pergi. Okay, siapa yang tak nak bergerak mana-mana boleh try buat self practice 1.1. Okay, sebenarnya memang tak susah pun. Tengok dia pattern ni. InsyaAllah ingat balik apa yang saya ajar tadi, boleh jawab dah. Okay, cuba buat 1, 2, 3, 4, 5 soalan. Cuba. Okay, 5 minit je. Ada 80 orang. Kenapa macam tak ramai?
Okey. So kita sambung boleh Dengar lagi tak suara saya? Nah. Okey. So sequence.
So patterns of a sequence. So determine whether each set of number is a sequence. So untuk example 6 ni, okay, kita kena determine sama ada set of number adalah sequence. Kita tengok beza dia adalah plus 4 kan. Plus 4, plus 4, plus 4 kan. Okay. So pattern dia adalah add 4. Okay. Add 4 to the previous number kan. Jadi therefore we can conclude that this set of a number is a sequence. Okay. Tengok yang B pula. Okay. So 4, 5, negative 7, 10, negative 14. So beza dia memang pelik-pelik lah. Okay. Sebab 4 to 5 is plus 1. Kemudian 5 to negative 7 is negative 12. And then negative 7 to 10 plus 17. And then 10 to negative 14 minus 24. Jadi dia macam tak ada pattern lah. So pattern dia none. Okay. Sebab dia tak konsisten. Therefore, the sets of number is not a sequence. Okay. So, untuk kita determine sama ada dia sequence ke tak, berturut ke tak, kena ada pattern. Okay. So, kat sini 1, 2, 3, 4 ni adalah sequence. 2, 4, 6, 8 pun sebenarnya adalah sequence. Sebab dia ada pattern yang konsisten. Itu pattern ni tambah 2, tambah 2, tambah 2 kan. Yang ni tambah 1, tambah 1, tambah 1 kan. Okey, dan seterusnya kita boleh juga buat 3, 6, kemudian 12, kemudian kita boleh buat 24, pun sebenarnya dia adalah pattern juga. Okey, dia adalah sequence juga sebab kita boleh detect melalui pattern dia. Pattern dia adalah darab 2. Contoh kan 3 darab 2, 6, darab 2, 12, 24. So, kena pandai beza apa itu sequence, what is sequence and what is pattern. Okay, sequence adalah turutan. Okay, so adakah nombor itu sequence? Ya, nombor itu sequence. Kenapa nombor itu sequence? Sebab dia ada pattern. This one is a sequence. Sebab dia ada pattern. Bezakan. Okay. This one is a sequence. Sebab dia ada pattern. Pattern dia apa? Pattern dia adalah plus 4 to the previous number. This one is not sequence. Not sequence because there is no pattern. Tak ada pattern, tak ada sequence. Ada pattern, ada sequence. Okay, faham Okay. So lepas ni tak nak confuse apa itu sequence, apa itu pattern. Okay. Next. Complete the number sequence below. Okay. So ini adalah sequence. Sequence yang tak lengkap. Tak tahu apa itu nombor dalam petak tu, tak tahu. Okay. Tapi kita boleh lengkapkan sequence ni, nombor sequence ni jika kita tahu apa dia pattern dia. So, tengok dua nombor yang pertama. Apa beza dia? Beza dia adalah tambah 6. 7 dengan 13, beza dia tambah 6. So, bila tambah 6 kita dapat pattern. Pattern dia adalah add 6 to previous number. So, bila 7 tambah 6 dapat 13, 13 tambah 6 dapat 19. 19 tambah 6 dapat 25, 25 tambah 6 dapat 31, 31 tambah 6 dapat 37. Okey. Jadi kita boleh lengkapkan dengan mencari pattern dulu. Faham So cari pattern boleh lengkapkan sequence. Okey, boleh lengkapkan number sequence. Tujuh, 13, 19, 25, 31. Okey. So kita lengkapkan. Yang bawah bersama. So ada number yang missing dalam sequence. Okay. Tapi kita ada dua nombor yang berturut. So bila berturut kita boleh cari pattern. So apa hubungan antara 0.7 dengan 0.081? Hubungan dia adalah darab 0.7. Okey. So kat sini mungkin awak akan ada masalah. Cikgu tidak tahu darab ke, bahagi ke, tambah ke, tolak ke. So kita kena guna kaedah cuba jari. Try and success. So kalau awak tolak, maksudnya awak try letak kat sini, kata awak tolak dua nombor kan, awak dapat beza kan. Atau awak try tak dapat nombor kat sini. Okey. Try tak dapat nombor kat sini. Tak dapat 0.3 ni. Dia tak konsisten dia punya pattern tu. So maksudnya bukan tambah atau tolak lah. Okey.
So kena try pula darab bahagi. Okay. So bila kita try darab 0.3, okay. 0.3 darab 0.3 dapat 0.081. Kemudian 0.081 darab 0.3 dapat nombor ni. Kemudian 0.3 okay, darab dengan nombor darab dengan 0.3 kita dapat 0.09. Kemudian 0.09 darab dengan 0.3 dapat 0.07. So maksudnya betul lah. Sebab apa? Sebab bila kita darab 0.03 kita dapat semua nombor-nombor dengan tepat kan. Tapi kalau kita buat tolak, contoh buat 0.0081 tolak 0.07. Lepas tu dapat satu jawapan kan. Okey, jawapan ni bila awak tolak mesti tak dapat 0.3. So maksudnya something wrong lah. So bukan tolak atau tambah. Okey, faham Okey. So untuk kes ni kita tengok beza 64 dengan 52 adalah tolak 12. So 88 tolak 12 kita akan dapat 76 kan. Okey, so 76 tolak 12 dapat 64. So betul lah. Maksudnya memang tolak 12. So boleh teruskan untuk isi kotak-kotak seterusnya tolak 12. Okey, dan yang bawah ni pula pun tengok beza dia adalah tambah 1/3. So tambah 1/3 lah. So boleh letakkan. Okey. So jawapannya. Okey, so benda ni kena ada pemerhatian yang baik. Ya, orang tengok, orang perhati, kena fokus. Lepas tu awak kena kreatif juga. Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi ke. Kalau tambah berapa pun tambah. Kalau tolak berapa kena kan. Okey. Kemudian bila awak dah tahu pattern dia, tak ada masalah nak lengkapkan. Macam kes ni kan, dia dah bagi dah pattern dia apa. Subtract 4 from the previous number. So semua kena tolak 4. So 96 tolak 4, 92, 92 tolak 4, 88, dan seterusnya lah. Boleh lengkapkan. Okay. Siapa yang tak mute tu? Okay. So, saya rasa cukup setakat itu saja kelas hari ini. So basically awak dah belajar pattern, okay, pattern dan juga sequence. Pattern, okay, kalau kita ingat balik pattern ni boleh jadi gambar, boleh jadi nombor, okay, macam ni kan. Pattern ni tak tambah kan. Pattern number of side, 3 side, 4 side, 5 side, so dia terus lah. Jadi 6 side, awak lah 6 side. Jadi gambar, pattern. Sequence tu adalah turutan. Turutan sequence. So kalau macam ni, table triangle jadi square, jadi pentagon, itu adalah sequence lah. Sequence. So kalau ada pakai nombor macam ni, lebih 10, lebih 6, ini adalah number sequence. Dia adalah nombor yang berturutan. Okay, so fahamkan beza sequence dengan pattern. Dan kita juga ada special case, special trend, special pattern yang kita namakan sebagai Pascal triangle. Okay, ada cara nak kira dia. Dan juga kita juga ada Fibonacci number, iaitu tambah 2 previous number untuk dapatkan nombor seterusnya. Okay, so cukuplah sahaja topik ni. Okay, untuk latihan awak, saya minta awak lengkapkan self-practice 1.2 dan juga self-practice 1.1 tadi. Okay. So itu adalah homework. Okay. So nanti kalau cikgu awak minta awak submit, awak kena submit lah. Okay. Kerja yang awak submit ni semua akan membantu mengembangkan pada PNG awak. Okay. So dah masuk form 2 ni, kena target lah PNG yang lebih cantik daripada form 1 kan. Form 1 tu macam awak punya introduction kan, pengalaman. Sekarang ni dah matang lah form 2. Sepatutnya markah pun lebih matang lah. Okey, ada soalan sebelum saya tutup kelas? Ada. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir. Kepada penonton awak.
So tadi saya tengok ada 80, sekarang ada 79. Okay, so ingatkan kawan-kawan supaya masuk kelas, jangan miss. Okay, sebab tak tahu lagi kalau online sama bila, tak tahu bila awak nak memonting kan. So bila awak nak menjauhkan diri pada ilmu, nanti yang rugi diri sendiri juga, yang tak pandai diri sendiri juga. Okay, so itu saja saya di kelas dengan tasbih kafarah dan soalan. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Cikgu. Cikgu, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. kasih.